Alhamdulillah kita kembali ke Assalamualaikum dan tajuk kita pada pagi ini adalah microsleep terlelap mengundang bahaya. Bila kita cakap pasal microsleep ni, biasalah kalau musim perayaan ni dia tak boleh lari daripada kemalangan jalan raya dan kebanyakan kemalangan jalan raya ni melibatkan microsleep ni yang kita nak tahu apa puncanya, bagaimana kita nak atasinya dan kita bersama dengan Dr. Izairi Muhammad Saleh yang merupakan pakar bedah telinga, hidung dan tekak UD54 Hospital Sultan Ismail Johor Bahru yang kini berada di talian Skype sekarang. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Doktor. Alhamdulillah, selamat raya. Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Jadi Doktor, ni Doktor dekat Johor ke ni? Ada tengah bercuti ni. Masya Allah. Jadi Doktor, kalau kita lihat kadar peningkatan kemalangan kerana microsleep ataupun tertidur ni kan. Jadi saya kira ramai juga rakyat Malaysia ni yang dia ada masalah microsleep. Jadi mungkin Doktor boleh kongsikan apa sebenarnya microsleep ni? Jadi terima kasih. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita bercakap tentang microsleep, tentunya kita nak tahu apa tu microsleep. So secara bahasa mudahnya, microsleep merupakan satu keadaan di mana kita mengalami satu gejala ataupun simptom kita terlelap seketika ataupun kita tertidur dalam masa beberapa saat sahaja. Dan jadi kejadian seperti ini boleh berlaku antara mungkin 2-3 saat ataupun sehingga ke kira-kira 30 saat. Dan apa yang kita bimbangkan ialah kejadian seperti ini ia boleh memberi implikasi yang buruk kepada pelaku. Dan kejadian seperti ini seperti mana kita tahu ia biasa berlaku kepada pemandu jalan raya dan juga sesiapa sahaja sebenarnya. Dan jadi yang kita risau bahaya microsleep ini ia boleh menyebabkan dan juga mengakibatkan, kalau kita lihat pada gambar, boleh mengakibatkan kemalangan jalan raya. Dan yang paling kita takuti sebenarnya ialah kata perempuan bila ia boleh mengakibatkan kehilangan nyawa orang yang kita sayang. Jadi sebenarnya masalah ini kita boleh tangani dengan lebih awal bila kita dapat mengetahui tanda-tanda microsleep ini berlaku. Jadi bila kita dapat kenal pasti tanda-tanda awal ini, sudah tentunya kita dapat elakkan microsleep ini daripada berlaku dan sudah tentunya kejadian-kejadian yang tidak baik ini dapat kita elakkan pada sejak awal. Jadi Doktor, sebab mungkin Doktor bercakap terlalu laju, jadi audio kami dekat sini ni tak berapa nak dengar. Jadi mungkin dia macam semakin menghilang. Jadi mungkin Doktor boleh cakap satu-satu dah Doktor. Boleh Doktor? Boleh. Jadi Doktor, macam saya sendiri pun kadang-kadang saya ada masalah microsleep, kadang-kadang terlelapkan. Tapi sekarang ni saya cuba elakkan. Kalau macam contohnya kalau saya betul-betul mengantuk, mungkin saya akan cari parkir di mana-mana, saya berehat sekejap. Tapi kalau macam Doktor cakap tadi kan, kalau kita kena tahu mengenal simptom-simptom dia kan, kita boleh atasi. Jadi macam mana simptom-simptom itu Doktor? Jadi apabila kita bercakap tentang microsleep, sudah tentunya kita nak tahu apakah tanda-tanda ataupun sign ataupun gejala awal yang boleh menyebabkan kita tahu aku ni nak pergi ke satu fasa microsleep. Jadi tanda-tanda ini yang perlu kita tahu sebagai pemandu jalan raya ataupun kita sebut sebagai warning sign. Kalau kita pemandu jalan raya kita tengah drive, so ada tanda-tanda awal yang boleh kita pasti. Pertama, kita akan rasa kita hilang fokus. Ini merupakan tanda utama yang boleh berlaku pada sesiapa antara kita memandu. Bila kita dah mula fokus ni. Dua, bila kita tak dapat recall balik, kita tak dapat ingat apakah yang berlaku dalam masa 2 ke 3 saat sebelum ni. Kita memandu sebelah orang rumah kan, dan tiba-tiba orang rumah kita tak ingat apa yang berlaku tadi kan. So ini juga sebenarnya merupakan antara tanda-tanda awal microsleep. Jadi selain daripada itu juga kita boleh lihatlah bahawa kita mungkin dah mulalah rasa ni macam mata ni berat sangat nak angkat kan. Rasa nak buka mata rasa susah. Maknanya tu kita dah mulalah rasa fatigue, kita dah penat sebenarnya. Selain daripada itu juga kita boleh nampak mata kita mungkin terkebil-kebil, kita rasa macam mengantuk sangat. Dan benda yang paling berisiko sekali ialah apabila kita mendapat sudden body jerk. Ini maknanya apabila kita punya brain ataupun kita punya otak ni tidak dapat accept yang kita sebenarnya tengah tidur. Jadi kita kena terjaga. Ini yang paling merisaukan diri kita lah, sebab
Apabila ini berlaku, kita tahu sebenarnya kita sedang menuju ke fasa mikroslip. Jadi Hmm. apabila masalah ini berlaku, pada saya perkara paling penting ialah diri kita sendiri dan juga orang di sebelah kita lah. Sebab tu saya selalu menasihatkan pada pemandu-pemandu jalan raya di luar sana, even pada saya apabila memandu khususnya untuk jarak perjalanan yang panjang, perlu pastikan bahawa kita membawa seseorang bersama kita lah. Bukan kita sebagai kita peneman ataupun kita nak ajak borak, tetapi untuk memastikan bahawa kita tidak mengantuk semasa memandu. Itu penting kan. Itu dia. Sebab tu pentingnya orang kata co-pilot ni. Tapi doktor, kalau co-pilot pun tidur awal tu payah juga tu. Kan? Jadi Itu masalahnya tu. Kadang-kadang bila kita mengharapkan orang sebelah untuk menjadi teman kita, dia pun tidur juga. Itu yang selalunya. Masya Allah. Tapi macam kalau saya sendiri, saya selalu akan pasang lagu-lagu yang saya suka. Saya jarang buka radio. Sebab kalau radio ni kan kadang-kadang doktor kan, lagunya melewe-lewe, mendayu-dayu, kita lagi bertambah mengantuk. Jadi saya selalunya akan pasang Bluetooth, lagu daripada phone saya yang saya minat, yang saya boleh menyanyi supaya nak elakkan mengantuk kan. Jadi doktor, kadang-kadang ada juga yang orang kata macam mungkin dia mengantuk bukan sebab microsleep, mungkin dia mengantuk sebab makan ubat. Jadi adakah kadang-kadang dia tak dapat beza, dia ni mengantuk sebab microsleep ke ataupun dia mengantuk sebab makan ubat? Yang itu macam mana? Dia ada perbezaan ke doktor? Okey, so apabila kita bercakap tentang microsleep, ataupun kita bercakap tentang mengantuk ketika kita tidur ke, sebenarnya term microsleep ni sebenarnya bukan sahaja kita gunakan untuk kejadian seperti kita memandu dan sebagainya. Tetapi term microsleep itu sendiri sebenarnya ialah kita mengantuk ketika melakukan satu perkara. Sebenarnya kalau kita tengah konsentrasi pun, kita terlelap pun itu microsleep juga. So apabila kita bercakap tentang term microsleep ini sebenarnya merupakan satu gejala ataupun simptom kita mengantuk ketika kita melakukan satu aktiviti yang sama untuk jangka masa panjang. Itulah macam kita ke, tengok TV ke, pandu. Jadi sama juga kalau kita mengantuk disebabkan oleh kita ambil ubat yang diberi oleh doktor. Jadi whatever it is pun, apabila kita rasa mengantuk disebabkan oleh kita makan ubat ataupun kita mengalami gejala microsleep, kita perlu pastikanlah, terutamanya di musim-musim perayaan ini, apabila kita ingin memandu untuk jangka masa yang panjang, kita perlu pastikan bahawa kita tidak mengambil ubat yang boleh memberi kesan mengantuk pada diri kita. Kerana kita tahu bahawa ada ubat-ubat yang diberi oleh doktor boleh memberi kesan mengantuk kepada pesakit. Jadi apabila kita tahu bahawa ubat ini boleh memberi rasa mengantuk pada kita, kita perlu pastikan kita stop kejap ubat ini. Itu boleh dilakukan sedemikian. Macam saya di ENT ada ubat macam ubat sesama ke kan, ubat itu boleh memberi rasa mengantuk. Mungkin ada pesakit lain tidak rasa mengantuk jika mereka mengambil ubat tersebut. Tetapi ada pesakit yang betul-betul rasa mengantuk apabila ambil ubat tersebut. Jadi saya nasihatkan kepada pesakit tersebut, kita boleh guna ubat lain. Tak semesti satu ubat saja yang boleh digunakan untuk merawat pesakit. Jadi macam doktor pasti akan merasakan pesakit itu bagi ubat lain yang kurang memberi rasa mengantuk pada pesakit. Jadi benda ni semuanya merupakan satu gejala ataupun simptom rasa mengantuk yang boleh disebabkan oleh rasa penat, rasa letih ataupun disebabkan oleh faktor-faktor pengambilan ubat yang diberi oleh doktor. Jadi semua ni kita lakukan akan membawa implikasi rasa mengantuk, letih dan ketidak tenaga ketika kita melakukan satu aktiviti panjang yang sama secara berulang-ulang kali, termasuklah ketika kita memandu jalan raya. Masya Allah. Jadi doktor, ada yang berWhatsApp kepada saya, dia kata kalau macam selalunya dia mengantuk waktu memandu ni apabila dia dah makan tengah hari ataupun dia dah lunch kan, and then dia pergi memandu, ataupun kadang-kadang waktu tengah hari tu terlalu panas sehingga menyebabkan kadang-kadang dia microsleep. Tapi kalau waktu lain dia tak microsleep pun. Jadi betul ke doktor? Ini antara punca microsleep, iaitu makan tengah hari dan juga waktu panas, ataupun sebenarnya punca microsleep ni apa doktor? Dan sejauh mana ianya boleh mendatangkan bahaya bukan pada diri kita saja, malah pada orang yang tersayang? Okey, saya suka soalan ni. Sebab
bila kita bercakap tentang microsleep ataupun bila microsleep ini boleh berlaku, ia sebenarnya boleh berlaku di dalam keadaan apabila kita punya body ni, kita punya tubuh telah diprogramkan untuk tidur. Jadi tidur itulah sepatutnya selalunya kejadian microsleep ini akan berlaku. Jadi ada pesakit yang tanya saya di Facebook ke di Instagram, dia tanya, doktor, microsleep ini boleh berlaku pada waktu tengah hari saja ke? Oh, jawapannya tak. Sebenarnya microsleep ini boleh berlaku bila-bila masa saja ketika kita sepatutnya tidur. Jadinya kalau kita ikut pada statistik sebenarnya microsleep ini banyak berlaku pada waktu pertama awal pagi. Kedua, dia biasa berlaku pada waktu tengah hari dan ke petang. Dan dia biasa berlaku ketika waktu tengah malam. Ketiga-tiga waktu ini kalau kita lihat merupakan masa di mana kita selalunya kita berehat. Pada waktu pagi kita tengah tidur dan betul-betul pagilah, bukanlah waktu 7-8 pagi. Betul kita bangun 4 ke 3 pagi, kita berdrive. Itu sebabnya kita masih lagi berehat. Dan kejadian microsleep ini sedang berlaku. Sama juga kalau kita memandu masa yang panjang ketika waktu pukul 2 petang ke 1 petang ke, nak lagi lepas kita makan kan, kita tengah kenyang, kita tengah full kan. So waktu itu sebabnya kita pun biasanya kita berehat. Kejadian microsleep ini juga mudah berlaku. Dan terakhir ketiga waktu malam. Waktu malam ketika kita dah penat, kita dah seharian bekerja, dan waktu kita berehat kita masih lagi memandu. Jadi kejadian microsleep ini juga boleh berlaku ketika waktu malam. Jadi ketiga waktu ini merupakan keadaan yang mana microsleep mudah berlaku. Jadi seboleh-bolehnya jika boleh dielakkan, kita cuba elakkan untuk memandu dalam ketiga waktu ini. Masya Allah. Jadi doktor, Allah menciptakan ialah siang dan juga malam kan. Selalunya siang ni untuk kita bekerja, malam ni untuk kita mendapatkan rehat yang secukupnya. Tapi trend di Malaysia ni sekarang doktor kan, malam ni kita tak tidur dah kan, mamak pun buka 24 jam, kita kadang-kadang melepak mamak sampai pukul 4 pagi, 5 pagi, dan kita nampak trend di Malaysia ni, kebanyakan rakyat Malaysia ni dia kurang tidur, dia kurang mengambil rehat yang secukupnya. Jadi doktor, boleh doktor kongsikan betapa pentingnya jaga tidur ni untuk kesihatan, dan selalunya berapa jam yang kita perlukan, yang secukup-cukupnya kita perlukan rehat badan ni? Okey, ni Hanan, ini merupakan satu soalan yang sangat common diberikan kepada saya di klinik pakar ENT. Macam kita di ENT kita ada klinik tidur ni sebenarnya ni. So untuk kita merawat pesakit yang mengalami tidur dan sebagainya. Jadi apa yang paling penting ialah untuk mengelakkan kejadian microsleep daripada berlaku ialah kita perlu mendapat tidur yang secukupnya. Jadi kita nak tahu apa pentingnya tidur ni, kerana apabila kita tidak mendapat cukup tidur yang secukupnya, ia akan memberi kesan jangka masa pendek dan juga kesan jangka masa panjang. Jadi inilah pentingnya tidur kepada kita. Kalau kita tahu untuk golongan dewasa, kalau mengikut statistik, waktu yang cukup untuk dewasa tidur ialah antara 7 ke 9 jam setiap hari. Untuk kita dapat rest dan rehat. Jadi apabila kita tidak mendapat tidur yang cukup pada malam antara 7 ke 9 jam, kesan jangka masa pendek yang boleh berlaku pada pesakit ialah seperti mana yang kita beritahu ni. Kita akan dapat tidur yang tidak sempurna, kita akan mudah letih, akan mudah penat lah. Itu kesan jangka masa pendek kepada pesakit. Dan kesan masa panjang pada pesakit, dia boleh memberi kesan jangka masa panjang kepada kita punya sistem tubuh kan. Kita boleh masa panjang ni kita tak tahu, kita boleh dapat darah tinggi, kita boleh dapat sakit jantung, efek pada kidney dan sebagainya. Jadi short term dan long term complication boleh berlaku kepada pesakit-pesakit yang di mana mereka tidak menjaga waktu tidur mereka. Jadi pada saya lah, waktu tidur ni adalah amat penting untuk kita jaga, kerana dia bukan sahaja menyebabkan tidur je kita nak lihat, tak, tetapi dia melibatkan kesan pendek dan panjang pada pesakit. Saya dah jumpa ramai pesakit saya yang mana mereka tidak menjaga tidur mereka dengan baik. Maknanya pukul 2 pagi, 3 pagi masa lepak dekat mamak. So jika kejadian seperti ini kita lakukan untuk jangka masa yang panjang, dia boleh baik pada pesakit, khususnya penyakit-penyakit seperti darah tinggi, sakit jantung dan sebagainya.
Masya Allah, itu dia. Jadi doktor, mungkin ada kata-kata akhir doktor untuk kita semua, terutamanya dalam musim perayaan ni dan juga bukan musim perayaan nanti kan, dalam memastikan diri kita sentiasa dalam keadaan yang segar dan baik supaya kita nak elakkan microslip semasa memandu kereta. Lagi-lagi sekarang ni cuaca yang agak panas. Dipersilakan doktor. Okey, so kata-kata akhir daripada saya lah. Saya nak beri tip ni kepada anda semua di luar sana yang sedang menonton. Apa pentingnya kita dah melihat bahawa banyak kejadian-kejadian yang tidak diingini di luar sana, kemalangan jalan raya disebabkan oleh kejadian microslip ataupun mengantuk ketika tidur. Jadi beberapa tip ataupun petua yang penting untuk kita lakukan ketika memandu ialah, pertama sekali, saya dah ulang banyak kali, pastikan kita mendapat rehat dan tidur yang secukupnya. Itu nombor satu yang paling penting. Nombor dua, selain daripada duration of sleep, kita bukan bercakap saja mengenai jangka masa tidur, tetapi juga kita bercakap mengenai kualiti tidur itu sendiri. Kerana ada di kalangan kita yang mungkin tidur, doktor kita tidur dah 7-8 jam tapi masih mengantuk. Kenapa ini berlaku? Kerana kualiti tidur itu yang tidak sempurna. Nak tidur kita tengok handphone, sebelum tidur tengok komputer. Ini juga boleh mengganggu kualiti tidur kita. Dan nombor tiga, ketika kita memandu, pastikan kita membawa orang di sebelah kita untuk menjadi teman kita lah. Buka radio dan juga kita kalau boleh minum kopi. Kalau rasa mengantuk sangat, kita buka sikit tingkap, dapat udara juga luar fresh dan segar. Dan sekiranya semua langkah ini masih lagi gagal untuk membantu mengelakkan kita daripada mengantuk, berhenti, tidur sebentar, kurang-kurangnya 20 minit, kemudian segar, kita sambung balik perjalanan. Itu dia. Itu yang selalu laksanakan. Kalau dah mengantuk sangat, memang saya akan berhenti di mana-mana, rehat kejap, dapat tidur kadang-kadang. Yelah doktor, 2 minit, 5 minit pun dah cukup dah. Lepas tu dia akan kembali segar. Terima kasih doktor di atas tip-tip kesihatan tadi. Moga urusan doktor sentiasa dipermudahkan dan sentiasa dalam rahmat Allah, insya-Allah. Jadi lepas ni kita nak berhenti rehat seketika. Insya-Allah kita akan kembali dalam Assalamualaikum selepas ni. Jadi jangan ke mana-mana.